Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 95 yang bermaksud, tidaklah sama sekali sama kedudukan orang mukmin yang duduk tanpa uzur, yang tidak berjihad pada jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka, berbanding dengan orang-orang mukmin yang berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah di atas orang-orang yang hanya duduk dengan satu kelebihan. Kepada mereka masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang sangat besar. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis yang dikasihi, yang berhormat Cikgu Wan Abdul Rahim selaku Pertua PAS kawasan, yang berhormat Datuk Taqiyuddin selaku timbalan yang Pertua PAS kawasan, yang berhormat Datuk Haji Anwar Tan naib yang Pertua, Setiausaha PAS kawasan dan semua anak buah PJK PAS kawasan, Ketua Urusan Ulama Ustaz Idris, Ketua Urus Pemuda Terusli, Ketua Muslimat KANI kita, dan semua hadirin hadirat, para perwakilan dan tak ketinggalan pengurusi tetap, timbalan pengurusi tetap, qari yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi. Saya lebih dulu ucap syukur alhamdulillah dan rasa gembira dan bangga kerana diberikan penghormatan oleh PAS kawasan Kota Baru untuk sama-sama berkongsi sedikit sebanyak pandangan saya pada pagi ini. Tidak ketinggalan, saya sama seperti Cikgu Rahim mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada PAS kawasan Kota Baru dan juga semua wakil-wakil rakyat yang telah berjaya dengan baik dan cemerlang dalam pilihan raya baru-baru ini, termasuk Cikgu Wan Rahim sendiri yang tinggal kawasan, bagi tanding kawasan lain, kita pun ucap tahniah kepada dia walaupun tidak berjaya. Kota Baru adalah kawasan asal saya. Jadi bila balik ke Kota Baru macam balik ke rumah mak sendiri. Ibarat anak yang merantau jauh, bila balik rumah mak mestilah dia rasa gembira, khususnya boleh berkongsi pengalaman sebagai anak di perantauan yang telah meninggalkan kampung halaman. Walaupun Kubang Kerian itu adalah jiran kepada Kota Baru. Saya telah dipilih sebagai Ketua Pemuda PAS kawasan Kota Baru dalam satu tidak ada pertandingan, ya, mesyuarat agung di rumah ataupun di Masjid Allahyarham Ustaz Mawardi Tok Kenali. Dan sejak itu saya telah antara lain dilatih oleh sifu kita iaitu Cikgu Wan Abdul Rahim. Saya masih ingat saya kena bangun pagi 4 pagi tunggu Toyota Wagon Cikgu Rahim ambil saya pergi ke Gua Musang dan tinggal kereta di kampung stesen kereta api apa, Bukit Abu. Naik kereta api di situ pergi ke Gua Musang kerana pada waktu itu Cikgu Rahim juga adalah menyelia kawasan Gua Musang. Selain daripada itu, tentulah ada rempah ratus yang telah meninggalkan nostalgia
sepanjang saya berkhidmat di Kota Baru, dan saya telah dipindahkan ke Kubang Krian atas arahan untuk bertanding bagi Parlimen Kubang Krian pada tahun 1999. Sebagaimana Cikgu Rahim juga, walaupun kawasan saya adalah Kubang Krian, nasib saya dan nasib Cikgu Rahim, kita berkongsi kawasan yang lain. Saya pernah bertanding di kawasan Parlimen Pengkalan Jepa di Dun Kijang. Cikgu Rahim dah beberapa kali bertanding di Gua Musang. Dan ini pada pandangan saya Kota Baru telah dalam beberapa segi, khususnya Cikgu Rahim secara peribadi telah membantu PAS Kelantan melakar sejarah. Khususnya kemenangan kita bagi permulaan pada tahun 1990. Pada waktu itu Cikgu Rahim dengan Datuk Haji Abdullah Halim antara penggerak yang telah mengambil pandangan politik ke hadapan, iaitu memulakan kerjasama dengan Semangat 46. Saya masa itu masih ragu lagi. Adakah kerjasama Semangat 46 ini boleh membuahkan hasil? Tapi Cikgu Rahim dengan Datuk Halim sudah ke depan pada waktu itu. Keraguan saya hilang apabila Tok Guru Nik Aziz meletakkan pendiriannya bahawa kerjasama politik tersebut diizinkan oleh Islam dan ia akan memberikan hasil yang terbaik untuk gerakan Islam pada waktu itu. Dan alhamdulillah kita menang tahun 1990. Sejak daripada itu saya meyakini sepenuhnya ijtihad Tok Guru Nik Aziz selepas disyurakan di kalangan kita adalah ijtihad yang terbaik. Dan Tok Guru Nik Aziz penuh yakin, walaupun pada waktu itu berlaku perpecahan di mana sebahagian pemimpin PAS khususnya di Kelantan telah menubuhkan apa yang dipanggil sebagai gerakan Islah. Keyakinan kepimpinan itu adalah sangat penting. Pemimpin itu mungkin boleh ragu pada awal ijtihad mereka. Tetapi pemimpin itu tidak boleh ragu sepanjang mereka memimpin masyarakat ataupun umat mereka. Ini kita boleh lihat daripada sejarah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pada waktu ia baginda mula diutuskan, diperintahkan, dititahkan oleh Allah untuk keluar berjumpa dengan Firaun yang terkenal zalim, yang terkenal mempunyai instrumen kuasa yang sangat kuat, yang terkenal tidak bertimbang rasa. Nabi Musa dalam surah Asy-Syu'ara telah memberikan 3 alasan. Alasan pribadi, alasan rekod masa lalu, alasan ketidakmampuan baginda melaksanakan tugas menemui Firaun. Yadiku sadri watlik lisani. Dada saya mudah sempit, kata Nabi Musa alaihissalam. Lidah saya mudah kelu. Saya tidak mampu untuk meyakinkan Firaun. Saya mempunyai rekod masa lalu yang dianggap sebagai rekod jenayah di sisi Firaun. Bila saya tertumbuk satu orang pemuda, pemuda itu mati. Dan ini selalu diungkitkan oleh Firaun. Bagaimana Musa boleh memberikan satu nasihat yang baik dan berguna, padahal dari rekod pribadi Nabi Musa AS mempunyai satu kesalahan yang dianggap besar. Dan Nabi Musa memberikan alasan yang lain, iaitu beliau bimbang, baginda bimbang, masyarakatnya akan menolak nasihat-nasihat baginda. Apa jawab Allah? Hanya satu patah. Kalla, tidak sama sekali. Izhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Tidak sama sekali. Alasan-alasan itu mungkin ada tetapi tidak terpakai. Tanggungjawab kewajipan melaksanakan perjuangan, menegakkan kebenaran
menyatakan kebenaran, itu lebih besar daripada semua kekurangan-kekurangan pribadi, kekurangan-kekurangan latar belakang sejarah hidup, dan beban perjuangan mengatasi apa yang telah kamu katakan. Kalla. Ketika Allah meyakinkan Musa di atas keraguan baginda, kali yang pertama dengan kata kalla ini, kita lihat hujung daripada perjalanan Nabi Musa membawa umatnya meninggalkan kota Fir'aun, dan lalu dikejar oleh tentera Fir'aun, bersekali dengan Fir'aun, dan sampai ke pesisir pantai berhadapan dengan laut. Pada waktu itu pengikut Musa berkata, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pengikut-pengikut Nabi Musa merasa ragu, membuat berbagai-bagai komplain pada Nabi Musa. Di hadapan laut, di belakang adalah tentera Fir'aun yang kejam dan kuat. Inna lamudrakun, kita sesungguhnya sedang diikuti, dihalau, dan kita tak ada jalan untuk lari lagi. Keraguan pengikut-pengikut Nabi Musa ini telah dijawab oleh Nabi Musa dengan penuh yakin. Kalla, sebagaimana Allah telah meyakinkan Nabi Musa pada awal misinya dulu, pada akhir misinya ataupun dalam perjalanan untuk melaksanakan misi itu, Nabi Musa telah diyakinkan dan meyakinkan orang lain. Kalla, tidak sama sekali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa bersama denganku, sayahdin, dan dia akan memandu aku untuk keluar daripada kepungan dia. Keyakinan kepimpinan itu saya telah lihat dalam proses saya, khususnya pada tahun 1990. Keyakinan Tok Guru Nik Aziz kepada Pakatan dengan 46. Pada waktu itu tidak semua pemimpin PAS, khususnya pemimpin-pemimpin pertengahan di beberapa negeri, yakin dengan keyakinan pemimpin-pemimpin PAS Kelantan. Dan kita boleh lihat hasilnya. Bila Tok Guru Nik Aziz dan pasukan pembantunya yakin dengan kerjasama itu di Kelantan, kita bergerak all out atas pembentukan kerjasama itu. Di negeri-negeri lain setengah merasa ragu. Hasilnya adalah kita mencapai kemenangan pada tahun 1990 yang membolehkan seorang watak yang kita namakan Tok Guru Nik Aziz itu mendapat tempatnya, dan kemudian bagi pihak kita, bagi pihak perjuangan kita, bagi pihak perjuangan PAS yang lama, menzahirkan yang terbaik setakat pada hari ini, sehingga kita lihat ada saf seperti Cikgu Lau, rakan-rakan kita daripada orang India, orang asli seluruh negara, orang Cina boleh menerima perjuangan kita. Dan ini disambung dengan kerjasama dalam Pakatan Rakyat. Kalau kita lihat dari segi perjalanan PAS Kota Baru, Cikgu Rahim antara orang yang pertama membuka ruang masyarakat bukan Islam didekati. Pada waktu itu Dewan Perhimpunan Cina, sebelum kita menang tahun 1990, telah pun digunakan sebagai platform, dan ini didahului oleh PAS Kota Baru. Saya sepenuhnya rasa terhutang budi dengan pembaharuan politik yang telah digerakkan oleh PAS Kota Baru, baik dalam kerjasama dengan parti-parti lain, atas konsep simpati kita kepada orang lain, menghasilkan simpati orang kepada kita, dan ini menjana kemenangan kepada kita pada waktu kekuatan kita tidak cukup untuk kita berdiri sendiri, kecuali dengan disokong oleh pasukan-pasukan lain dalam masyarakat kita. Dan akhirnya pendekatan kita dengan masyarakat bukan Melayu adalah sesuatu yang diperlukan, sesuatu yang wajib dalam pendekatan dakwah kita, dalam menjana kekuatan politik kita, dalam pelan jangka masa panjang negara Malaysia ke arah keadilan dan kestabilan berasaskan kekuatan kaum-kaum yang sedia ada dalam negara kita, dan di atas keyakinan Islam dari segi sejarah adalah sebuah agama yang telah mentadbir
kaum-kaum yang berbagai-bagai, bangsa-bangsa yang berbeza-beza, baik metropolitan ataupun desa, dan dengan tradisi kekuatan sejarah kita itu, kita yakin kita boleh mentadbir Malaysia dengan lebih baik pada masa akan datang. Keyakinan ini yang ditunjukkan oleh Tok Guru Nik Aziz menghasilkan kemenangan tahun 1990 yang saya sifatkan semangat 1990, yang perlu diingati walaupun bukan 100% perlu mengikat kita, tetapi semangat 90 adalah semangat yang sangat mustahak dihayati sepanjang masa. Saya berikan 1-2 contoh semangat 90. Selain daripada pengorbanan adalah kesungguhan. Selain daripada kesungguhan adalah kesetiakawanan. Saya berikan satu contoh kesungguhan itu adalah telah hasilnya enactment jenayah syariah 1993. Dalam masa singkat kita boleh menghasilkan satu enactment yang penting dalam perjuangan kita menegakkan syariah. Terhasilnya enactment ini, saya masih ingat Datuk Abdul Halim Abdul Rahman, tokoh-tokoh yang penting, Ustaz Yahya Osman, Datuk Haji Daud. Tetapi saya nak rakamkan dalam majlis ini satu orang yang bernama Haji Idris Layarham, yang merupakan penasihat undang-undang Kerajaan Negeri Kelantan pada waktu itu. Beliau antara lain, kalau kita katakan beliau adalah orang profesional, beliau adalah orang profesional yang telah memberikan khidmatnya sehingga terhasilnya enactment tersebut. Dan selaku setiausaha akhbar Tok Guru masa itu, saya telah dibawa ke hulu ke hilir dalam mempersiapkan rangka enactment tersebut dan kemudian berdialog dengan pelbagai pihak selepas enactment ini diluluskan. Kerana pada waktu itu kita nak jadikan seluruh aspek perjuangan PAS ini dizahirkan, dimaterialisasikan. Pada hari ini saya yakin insya-Allah kerajaan kita yang ada akan meneruskan legenda ini. Pelaksanaan enactment jenayah syariah ini memerlukan tahap yang kedua. Kita tidak boleh tinggalkan ia dalam bentuk enactment yang tertulis, tetapi persiapan kita mesti ditingkatkan sehingga insya-Allah Allah tidak lagi boleh mempersoalkan kita dari segi rangka persiapan bagi benar-benar melaksanakan enactment ini. Jadi saya bila teringat kembali detik-detik tersebut dan detik pengorbanan ini sebagai satu contoh, Ustaz Yahya Osman dan termasuk kalau kita kata tidak Ustaz Abang Hassan Abdullah yang pernah bertanding bagi PAS kawasan Kota Baru. Abang Hassan saya boleh ingat bagaimana beliau tidak buat klaim perjalanan kalau ada outstation. Ustaz Yahya hanya ambil belanja hotel dan belanja kapal terbang. Klaim peribadi tidak dituntut. Kerana masa itu masing-masing berlumba bagaimana untuk menghasilkan satu contoh kepimpinan sebagaimana yang kita pelajari daripada Umar Al-Khattab, yang kita pelajari daripada Umar Abdul Aziz, yang kita pelajari pada Abu Bakar Siddiq, yang kita pelajari pada Rasulullah SAW. Kita ada semangat menzahirkan kembali ciri-ciri pengorbanan, kepimpinan dan kehidupan mereka. Ia mungkin satu perkara yang berat pada permulaan. Saya sendiri bila Cikgu Rahim panggil masa tu, berapa gaji anda setiausaha akhbar? Saya tak pernah terima gaji masa belum tu. Saya tak ada EPF. Baru ni alhamdulillah sekarang saya ada EPF lepas dan jadi setiausaha akhbar. Gaji setiausaha akhbar dulu kita kata tinggi sangat. Tok Guru dah potong 45% allowance dia. 45% sebagai simbol. Saya masih ingat gaji saya setiausaha akhbar yang kelas apa nama ni, tangga yang paling rendah, angkat satu tangga. Kalau tak silap saya RM1,400 masa tu. Dan bila dibuat kajian semula
Allowance wakil rakyat. Satu masa saya lupa tahun 90-an. Saya hadir dalam Dewan Harian bincang perkara tersebut. Di dalam enactment ADUN termasuklah di dalam tu setiausaha politik. Tapi oleh kerana masa tu setiausaha politik tidak dicadangkan dinaikkan gaji, hanya adun-adun, saya berdiam diri dan gaji setiausaha politik tidak diselaraskan pada waktu itu. Semangat 90 itu tidak seharusnya sepenuhnya mengikat kita. Bukan kata bila kita dah takbir sekarang, kita tak boleh ada perbelanjaan yang mustahak, yang perlu. Tetapi semangat berkongsi kesusahan dengan rakyat jelata, masyarakat yang kita pimpin, mesti kekal. Mesti kekal. Dia tidak boleh berubah. Jangan ada jurang di antara kita. Dan semangat untuk berkorban bagi perjuangan itu mesti kekal. Termasuk adik-adik saya, para pemuda yang ada pada hari ini. Baik, kekuatan Tok Guru Ni Aziz memang atas dirinya sendiri dia sudah ada kekuatan. Kalau ada satu orang seperti Tok Guru dijelmakan semula, tetaplah kita akan mengangkat orang seperti itu sebagai pemimpin nombor satu kita. Tidak ada ragu lagi. Sekali pandang pada Tok Guru Ni Aziz, kita dah terima dia sebagai pemimpin besar kita. Namun begitu, kerendahan diri Tok Guru Ni Aziz, beliau menerima kombinasi dengan saf pemimpin yang lain. Kerana mungkin beliau terikat dengan pandangan tiap-tiap sesuatu yang bernama makhluk, bagaimana hebat dan sempurna, mesti ada kekurangan dan kelemahan selagi mereka bernama makhluk. Dan ini dicontohkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Waj'alni Harun akhi, waj'alni waziran min ahli Harun akhi, ushdud bihi adri. Ini doa Nabi Musa dalam surah Taha. Selepas Allah titahkan, Musa kena pergi jumpa Fir'aun. Waj'alni waziran min ahli, jadikan di sisi aku seorang pembantu. Senang-senang lantik Harun, dia adik aku. Ushdud bihi adri washriku fi amri, bagi berkongsi urusan ini. Pelaksanaan perjuangan kita tidak ada cacat dan celahnya kalau kita asaskan kepada kombinasi. Yang satu menguatkan yang lain, yang lemah diperkokohkan, yang sudah baik dipertingkatkan. Dan Tok Guru Ni Aziz menerima konsep kombinasi itu, baik dengan Datuk Haji Halim, baik dengan Cikgu Wan Rahim, baik dengan saya sendiri. Dan bila saya berkhidmat dengan Tok Guru Ni Aziz, tokoh seperti ini kalau dia suruh gilat kasut dia pun kita sanggup. Kerja Musam, gilat kasut aku ya, kita sanggup. Kerana ketinggian ilmunya, kezuhudannya, waraknya. Dan Alhamdulillah kita ada tokoh seperti itu. Yusuf Rawa, Allah yarham, Tok Guru Yusuf Rawa. Al-Fadil No, Ustaz Fadil No, Tok Guru Haji Abdul Hadi. Kerana itu bila bintang, bila matahari, bila bulan ini wujud di kalangan kita, kita tidak ragu untuk mengangkat mereka sebagai pemimpin. Apa yang dimomokkan oleh akhbar tentang kepimpinan ulama yang dipertentangkan dengan pihak-pihak yang lain adalah kerana pihak luar tidak memahami mekanisme yang ada dalam parti kita. Tidak ada seorang pun saya yakin dalam kalangan kita ini ragu dengan konsep kepimpinan ulama. Sebab itulah dalam perlembagaan kita meletakkan Majlis Syura sebagai yang tertinggi dalam parti kita. Tinggal lagi bagaimana ulama-ulama yang kemudian ini menggilap diri mereka sehingga terzahir cahaya sinar kehebatan mereka, baik dari segi ilmu, baik dari segi penguasaan bahasa Arab, baik dari segi zuhud dan tawadhu, baik dari segi adab, kesopanan, tata bahasa susila, baik dari segi persahabatan mereka dengan teman dan rakan. Kalau orang seperti ini hadir pada hari ini, tidak mungkin mereka tidak dijunjung sebagai pemimpin kita yang kita akui
Dan orang seperti saya hanya jadi tukang gilap kasut pun saya sangat bersyukur. Sebagaimana Imam Nawawi. Imam Nawawi ada seorang ulama datang daripada Hijaz sampai di madrasah tempat Imam Nawawi memberikan kuliah hariannya. Tiba-tiba pada waktu Imam Nawawi sudah wafat, yang ada hanya tikar tempat Imam Nawawi meletakkan kakinya ketika berkuliah. Ulama besar ini merebahkan dirinya, letakkan pipinya di bekas tapak kaki Imam Nawawi. Begitulah kita dengan para alim ulama. Tinggal lagi bagaimana mereka memperkasakan diri mereka. Dan dengan itu insya-Allah semua orang akan duduk di belakang mereka. Dan kalau Tok Guru ni Aziz boleh hidup 100 tahun lagi, Tok Guru Haji Hadi boleh hidup 100 tahun lagi, Tok Guru Haji Harun Tayyib boleh hidup 100 tahun lagi, sangat kita banggakan, sangat kita syukurkan, sangat kita inginkan. Andai kata mereka tidak ada di kalangan kita, kita berdoa dilahirkan dengan cepat oleh Allah SWT pemimpin-pemimpin yang baik seperti ini. Dan dengan itu insya-Allah jemaah kita akan terus kokoh. Sementara itu, terimalah Harun sebagai rakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa tunduk tawaduk pada Allah SWT. Walaupun ilmunya sebagai seorang Nabi yang diutus begitu tinggi. Tetapi ketika Allah katakan di kalangan hambaku, ada lagi orang yang lebih alim daripada kamu, Nabi Musa tidak segan silu tinggal tahtanya, tinggal negeri yang dipimpinnya, berjalan dengan seorang pemuda, menyusur pinggir pantai, mencari siapakah hamba Allah yang lebih berilmu daripada beliau. Dalam suratul Kahfi kita bacakan, Nabi Musa berguru dengan seorang hamba Allah SWT yang tidak dinamakan oleh Allah. Dan guru ini telah mengajar 3 konsep ilmu kepada Nabi Musa alaihissalam yang kekal untuk kita baca pada hari ini. Oleh kerana itu, dalam perjalanan kita, dalam realiti politik Malaysia, kita tidak bisa undur ke belakang lagi. Orang semua nak lihat kita melangkah ke hadapan dengan penuh yakin. Jangan sampai di medan kita merasa ragu. Dan tiap-tiap sumbangan mana-mana pihak dalam perjuangan kita sangat dialu-alukan. Sebagaimana Nabi SAW dalam perang Badar, Hummad bin Munzir al-Jumuh, yang namanya mungkin tidak dikenali di kalangan kita. Hummad bin Munzir al-Jumuh, ketika Nabi meletakkan sahabatnya menjaga telaga-telaga dalam medan perang Badar, Hummad telah jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah Tuan hamba menetapkan sahabat menjaga telaga di bandar ini adalah ketetapan atas firman Allah SWT? Naskatai. Kalau ianya firman Allah, naskatai, saya menerima kedudukan. Ia tidak boleh diundurkan walaupun setapak, dialih ke depan walaupun sekaki. Tetapi kalau ini pandangan peribadi tuan hamba, izinkan saya sebagai orang yang mempunyai sedikit pengalaman pengairan padang pasir memberikan pandangan. Rasulullah kata silakan. Ini bukan nas katai, ini sempadan yang kita gunakan dalam perjuangan kita. Kalau ianya sesuatu nas yang katai, tidak mungkin kita bincangkan lagi pro and con-nya, strategi dan taktik, hanyalah sami'na wa ata'na. Tetapi kalau ianya adalah satu ruang yang luas yang tidak ada nas katai, tidak disalahkan, diizinkan siapa saja walaupun hamba abdi di padang pasir memberikan pandangan. Dan Rasulullah kata silakan. Ya Rasulullah, ini telaganya, tetapi mata airnya, sumber mata airnya di lain tempat. Kalau kita jaga telaga, orang Quraisy dapat sumber mata air, telaga ini akan kering, mata air mereka akan kuasai. Mana mata airnya? Di sana. Rasulullah pindahkan sahabat menjaga mata air tersebut dan mengeringkan telaga yang telah dijaga oleh sahabat sebelum itu. Ini contoh bagaimana serasinya Islam dengan pandangan-pandangan strategik dan pandangan-pandangan taktikal
Jangan siapa ada di kalangan kita mengatakan strategi tak penting, taktik tak penting, begitu dan begini. Tetapi strategi dan taktik telah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengizinkan sahabat-sahabat yang lain memberikan pandangan, dan ini telah membawa kejayaan pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita dalam Pakatan Rakyat. Tidak ada masalah untuk kita melihat kekurangan-kekurangan untuk kita baiki. Tetapi apabila Mursyidul Ampas, Tuk Guru Ni Aziz, apabila Presiden PAS, Tuk Guru Haji Abdul Hadi Awang, apabila Majlis Syura PAS, apabila Jawatan Kuasa PAS Pusat menyatakan pendirian dan keyakinannya, saya secara peribadi menganggapan Tuk Guru Ni Aziz, keputusan ataupun pendiriannya itu adalah lillahi ta'ala. Itu yang lebih penting. Adakah keputusan ini lillahi ta'ala untuk kebaikan PAS ataupun tidak? Bila saya melawat Tuk Guru masa dia uzur baru ni di Hospital USM, tengah dia pejam mata, antara perkara dia tanya, masa tu kita bincang tentang Mesir. Saya beritahu dia, Lujenah Politik PAS Pusat, Datuk Taki pun ada sekali saya ingat hari itu, memutuskan beberapa pimpinan PAS jumpa Perdana Menteri untuk mencadangkan sidang khas Parlimen mengutuk rampasan kuasa pencabulan demokrasi oleh tentera Mesir. Tuk Guru kata, jemput sekali PKR dengan DAP. Saya masa tu keluh. Saya nak beritahu tuan-tuan semua, Tuk Guru tak ada, saya boleh berdiri. Kejap lagu ni. Sampai hari ini, kalau Tuk Guru Ni Aziz ada dalam majlis ceramah terbuka, apa yang saya nak sampaikan, benda lain keluar. Bila Tuk Guru tanya, ajak sekali DAP PKR pergi, ayah tanya anak. Anak lupa pelajaran ayah. Saya tak boleh nak jawab. Akhir, tak ada Tuk Guru. Tak boleh lah. Tak boleh. Kena bawa PKR DAP sekali. Pakatan ni kena kuat. Jadi kalau duk tengah terbaring, masa tu orang duk kata Tuk Guru ni dah uzur dah, masih lagi wasiatnya tentang Pakatan Rakyat. Saya selaku murid Tuk Guru, saya selaku anak Tuk Guru, apa lagi pilihan saya kecuali melaksanakan. Mari tajuk, adakah dengan itu pintu kita dengan UMNO tertutup buat selama-lama? Persoalan ini dia mari sekali dua tu. Dan selama ni mungkin sakhabat-sakhabat UMNO, saya ambil pedoman daripada satu orang pemimpin mari rumah saya. Masa tu saya dah tewas pertandingan timbalan Presiden PAS. 1 jam lebih dia duduk rumah saya. Saya tak letaklah nama dia pada hari ini. Dia kata, Husam, entah dah ni asar dari segi politik. Entah kalah bertanding, entah habis dah. Tamat dah politik entah. Masuk asar nak maghrib. Entah boleh naik semula kalau entah buat kerjasama kerja ampah dengan UMNO. Lepas tu dia kata, ahli UMNO berpandangan entah je jadi penghalang. Entah lagi hasut Tuk Guru tak sih. Hari ini saya nak ambil kesempatan. Tuk Guru masih hidup lagi. Saya hanya murid Tuk Guru Ni Aziz. Bila-bila masa saya hanya terpengaruh dengan guru saya. Tentang hubungan PAS UMNO ni, Tuk Guru pengalaman dia. Pengalaman dia telah mengajar. Pengalaman yang paling perit adalah pengalaman tahun 78. Parlimen nak meluluskan Akta Darurat Kelantan. Tun Mahathir adalah orang yang terakhir menggulung perbahasan pada jam 4 pagi. Dan kemudian diluluskan Akta Darurat. Kemudian PAS telah mengambil langkah keluar daripada barisan nasional. Dan kemudian Kelantan telah didaruratkan. Dan UMNO dapat Kelantan. Ini kekal dalam minda Tuk Guru Ni Aziz sehingga beliau telah memilih jalan lain menuju ke Putrajaya. Baik, saya nak akhiri walaupun Cikgu Rahim kata saya ucapan saya kena pendek. Apakah yang mendorong PAS masuk barisan nasional tahun 74? Adalah kerana satu-satunya negeri yang PAS kuasai adalah Kelantan. Dan pada waktu itu prestasi PAS di Kelantan turun daripada satu penggal ke satu penggal. Sehingga Datuk Asri dan pemimpin lain berpandangan untuk sustain kuasa PAS di Kelantan adalah dengan menyertai barisan nasional. Tetapi sebaliknya Allah telah takdirkan bila PAS menyertai barisan nasional, bukan sahaja dia tak boleh sustain kuasa di Kelantan, bahkan dia hilang kuasa di Kelantan.
Ini noktah pelajaran sejarah yang sangat penting. PAS menyertai Barisan Nasional demi survival PAS. Pokok yang pertama, walaupun kemudian dibantu oleh poin penyatuan Melayu, penyatuan nasional dan lain-lain, penerapan Islam, tetapi asas pertimbangan utama adalah untuk survival kuasa PAS di Kelantan. Tetapi bila PAS menyertai UMNO dalam Barisan Nasional, PAS sebaliknya tidak boleh sustain kuasanya yang sedia ada. Bahkan dia hilang kuasanya. Saya nak beritahu pada pemerhatian saya, Kelantan sentrik bagi politik PAS mestilah ditamatkan. Tidak ada lagi berfikir hanya untuk Kelantan. PAS mesti berfikir dalam rangka nasional, dalam rangka negara. Dan walaupun dulu dikatakan PAS hanya mempunyai kekuatan Pantai Timur, PAS hanya parti Pantai Timur, tetapi alhamdulillah pencapaian penting PAS dalam Pakatan Rakyat adalah PAS tidak lagi hanya menjadi Pantai Timur, tetapi ia sudah menjadi parti yang diterima di Pantai Barat, hatta di Selangor, hatta di Penang, hatta di Perak, hatta di Melaka kita menghasilkan anak sulung kita, hatta di Johor ketua urusan ulama kita menang dalam satu DUN di mana hanya 51% orang Melayu Islam, 45%, 49% orang Cina. Tetapi orang Cina ini, walaupun calon ketua ulama PAS Johor kita adalah berserban, berjubah, mereka telah pilih dan beliau telah jadi wakil rakyat pada hari ini di Bukit Puteri. Tahun 86, Subukir Latif bertanding di Parit Bunta. Parit Bunta pesisir Pantai Perak secara tradisi adalah kubu PAS. PAS menang tahun 1955. Tuan Guru Haji Ahmad bertanding sebagai calon parlimen kita pada waktu itu. Bertanding tahun 86, 3 penjuru. Subukir dapat 9,000 undi. Calon UMNO dapat 11,000 undi. Calon DAP dapat 5,000 undi. Kita kalah berpenggal-penggal di situ. Dan baru ni kita menang. Kerana undi orang bukan Melayu kepada DAP disalurkan kepada calon PAS. Sehingga kita boleh ada ahli parlimen daripada Parit Bunta. Jadi pilihan utama kita adalah melangkah ke Putrajaya dengan rakan kita. Tinggal lagi dalam pilihan raya baru ni kita belum boleh beri tendangan maut. Bagi saya dalam politik Malaysia, satu-satu parti yang boleh memberikan tendangan maut kepada UMNO adalah PAS. Tinggal lagi kita belum jumpa formula tendangan maut tersebut. Tendangan maut tersebut saya yakin akan terhasil pada tahun 2017. Dengan syarat tapak kita di Kelantan tidak goyang, kita dapat pulihkan semula pencapaian kita di Kedah, apa yang terbantuk di Terengganu. Kalau dalam teori formula tahun 1990, kita dapat Kelantan, selepas 3 penggal kita hilang Kelantan tahun 78. Terengganu baru 2 penggal. 2017 penggal yang ketiga. Kalau dia ikut formula Kelantan tahun 90, insya-Allah kita dapat semula Terengganu. Dan dengan itu kita boleh melangkah terus. Kalau kita bertanding sendiri, Parit Bunta sebagai contoh saya telah tunjukkan. Kalau kita bertandang dengan UMNO 77, 78 saya telah tunjukkan. Pengalaman kita yang baru ini belum sampai kepada hujungnya. Ya. Dan insya-Allah kita berjalan sampai ke hujungnya dan kita boleh lihat hasilnya nanti insya-Allah. Dan apa yang telah diasaskan oleh pemimpin-pemimpin kita yang lalu dengan ijtihad mereka pada pendapat saya masih relevan, tetapi mengkaji, menyiasat, meneliti bukanlah satu kesalahan yang patut kita sekatkan. Ia boleh dikaji, dia boleh ditambah baik, tetapi ia tidak boleh dirombak untuk membolehkan UMNO melamar kita. Itu tidak diizinkan sama sekali pada pendapat pribadi saya. Dan kerana itu, akhir sekali, 2 hari lepas saya menang dengan utusan Malaysia. Apa yang penting dengan kemenangan tersebut bagi saya secara peribadi ialah kerana tahun 2009 adalah permulaan karakter assassination kepada pemimpin-pemimpin PAS yang tidak boleh menerima
pendekatan politik kerjasama dengan UMNO dengan meninggalkan Pakatan Rakyat. Saya diserang sejak itu oleh utusan Malaysia. Dan siri serangan bertubi-tubi. Kalau tuan-tuan baca balik artikel 31 Mei 2009 yang menjadi tajuk saman saya dengan Mingguan Malaysia adalah saya nak menjatuhkan kepimpinan ulama. Saya nak menumbangkan Tun Guru Haji Hadi. Saya nak menaikkan golongan profesional sehingga menghilangkan konsep kepimpinan ulama. Saya adalah alat parti lain di luar PAS. Saya adalah parasit yang merosakkan PAS. Pada hari ini, setengah daripada kata-kata itu kedengaran diungkapkan oleh satu dua orang kita, menunjukkan bahawa sedikit sebanyak racun Mingguan Malaysia tersebut telah termakan. Bila saya menang kes ini, saya bersyukur pada Allah SWT dan saya berharap teman-teman kita dalam PAS tidak sama sekali termakan dengan racun UMNO Barisan Nasional, dan kita mengukuhkan ukhuwah kita dengan semungkinnya. Jangan kita kata kita ukhuwah, tetapi tak terjelma perasaan itu. Saya ambillah contoh saya Yahya Usman. Tiap-tiap kali saya pergi jumpa, Husam, ana cinta pada entah. Dan kita boleh rasa cinta itu masuk dalam hati kita. Jangan kita kata cinta, tapi nak jaga perasaan kawan kita pun kita tak tahu macam mana nak letakkan tiap-tiap. Kalau dalam perang Badar, ahli Badar itu ada tahap, ada tingkat, ada martabatnya. Tidak mungkin ahli Badar itu dicantas begitu rupa, tak mungkin. Tidak diizinkan oleh Allah. Maka demikian juga dalam perjuangan kita, tanda aras itu, kesinambungan itu, kekuatan perpaduan yang tulen itu sentiasa wajib kita jaga. Dan yang paling penting, amanah berkerajaan yang kita ada pada hari ini hendaklah dijaga bagi pihak kita, bukan hanya eksklusif kepada satu dua orang pemimpin ESKO yang dinamakan ESKO, yang dinamakan itu. Ia adalah bagi pihak pejuang-pejuang kita. Dan dalam pengalaman saya, izinkan saya berpesan pada akhir ucapan saya, jangan sama sekali perjuangan suci ini kena hijack oleh pihak-pihak yang tidak berkenaan. Jadi tanggungjawab kita melaksanakan perjuangan kita, dan saya dalam sidang DUN baru ini berikan sokongan saya kepada kerajaan baru. Kita kena berikan mereka masa, kita kena berikan mereka ruang, kita kena berikan mereka satu persekitaran. Tetapi bagi pihak kita, bagi perjuangan kita, atas landasan yang kita semua telah terima, dengan adilisme yang kita ambil daripada Umar Abdul Aziz, Umar Al-Khattab, dengan rekod Tun Guru Aziz, itu semua menjadi pedoman mereka. InsyaAllah kita bersama mereka boleh melaksanakan amanah ini, termasuk pelaksanaan enactment jana syariah yang kita telah tunggu-tunggukan selama ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita rasmi mesyuarat agung kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Saya telah diminta oleh pengurusi tadi untuk melancarkan tabung kebajikan bagi anggota kita yang telah mengalami musibah seperti kebakaran, dan juga disambungkan, diluaskan kepada umat Islam dan rakyat Mesir, dan tidak ketinggalan umat Islam dan rakyat Syria. Kalau saya diizinkan sepatah, umat Syria mengalami musibah jauh lebih besar daripada umat-umat lain, termasuk Serbia dan Bosnia. Apa yang dialami oleh Syria adalah lebih dahsyat, dan ulama-ulama mereka sampai memfatwakan kucing boleh dimakan kerana tidak ada makanan. Dan sekarang musim sejuk nak mari, kita akan menyambut hari raya Korban. Ketika kita mewah berkorban, teman-teman kita kelaparan di sana, dan saya harap tabung ini dapat dikembang juga kepada rakyat Syria, rakyat Mesir, selain daripada dan 13 orang di Perak, 13 orang di Perak. Satu orang tu kakak kita adalah hanya tukang sapu di Masjid Ubudiyah Kuala Kangsar, dan ada anak seorang, anak cacat, dan seorang daripada 13 ni adalah orang Kelantan. Mak dia kena jaga mak dia yang uzur, bila 2 tahun mandatory dalam penjara. Termasuk seorang daripada Indonesia, dia ahli PAS, penyokong kuat PAS, hadir pada waktu itu. 13 orang ni majoritinya adalah kumpulan Merahain,
orang susah, pendapatan kecil, tetapi berkorban untuk parti kita, insya-Allah kita dapat sama-sama membela mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.